Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Terima kasih saudara pengerusi majlis yang berusaha, Datuk Ramandalan Ahli Majlis Tertinggi UMNO, merangkap Ketua Bahagian Tuaran Datuk Junaidi daripada Sabah, dan Tan Sri Irwan Syarigar, saudara calon kita, saudara Nur Azli Said, calon kita insya-Allah yang kita akan nobatkan sebagai adun dengkil dalam penggal kali ini. Veteran-veteran kita, Datuk Syarif ada di sini, saudara Syarum bekas adun dengkil, semua pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, saya rasa sangat gembira dapat bersama-sama dan dapat membantu sahabat-sahabat parti-parti perpaduan negeri Selangor demi kesinambungan kepada kemakmuran dan kestabilan negeri kita, negeri yang kita cintai. Saudara dan tuan-tuan sekalian, selepas pilihan raya umum yang ke-15, berlaku situasi baru yang tidak pernah berlaku dalam negara kita. Tidak ada pihak yang benar-benar mempunyai cukup majoriti untuk membentuk kerajaan pusat. Namun begitu, di sebalik krisis, di sebalik ketidaktentuan, di sebalik musibah, biasanya ada hikmah di belakangnya. Hari ini tertubuh sebuah kerajaan yang dinamakan sebagai Kerajaan Perpaduan. Sebuah ilham yang telah dikemukakan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Tuan Agong setelah berlaku ketidaktentuan dalam tempoh 4-5 hari. Dan dengan tertubuhnya Kerajaan Perpaduan ini, sebenarnya politik dan kehidupan rakyat Malaysia telah menamatkan satu keadaan ketidakstabilan. Telah menerbitkan satu situasi yang lebih jelas ke mana negara kita nak pergi berbanding daripada tahun 2020 sampai di tahun 2022. Semua masing-masing tahu dan sedar ada berlaku yang dinamakan Sheraton Move. Kami marahlah dengan orang-orang ni, kita panggil pengkhianat. Tetapi akhirnya tindakan yang berasaskan kepada pengkhianatan kepada parti Indo ataupun parti yang memenangkan kepada pihak-pihak tertentu, terbentuklah yang namanya Perikatan Nasional. Akhirnya resepi itu tidak membawa kejayaan. Kenapa? Sebab pembentukan kerajaan campuran Perikatan Nasional dan Barisan Nasional disebabkan bukan pada dasar-dasar yang jelas ataupun tidak diasaskan dengan perjanjian yang nyata, hatta tidak mempunyai garis yang ingin melihat Malaysia pada masa depan. Yang ada pada ketika itu mungkin nak selamatkan keadaan, mungkin ada keinginan nak jadi Perdana Menteri, ataupun ada seorang nak jadi menteri yang kanan atau yang kiri. Tetapi akhirnya dia tidak menjadi satu perhubungan yang intek, yang rapat. Dan akhirnya berlaku pilihan raya Sabah. Parti-parti di pusat bersama-sama, tapi di Sabah bertemu sama sendiri. Di Melaka, di Johor, sampai pilihan raya umum, kerajaan pusat yang 33 bulan itu, akhirnya parti-partinya bertembung sesama sendiri, berebut sesama sendiri. Ada pula usaha tikam menikam, ada pula usaha mencuri wakil-wakil rakyat. Saudara, sebab itulah perpaduan datang dengan satu garis yang lebih ikhlas, saya percaya. Malahan saya beberapa hari ini saya sebutkan bahawa gabungan perpaduan ini mengingatkan saya bagaimana Tun Razak membentuk Barisan Nasional. Selepas krisis 13 Mei yang tidak mahu kita ingat,
yang tidak mahu kita harapkan berulang. Muncul gagasan menghimpunkan pelbagai parti dan pelbagai kelompok membentuk Barisan Nasional. On the peak of Barisan Nasional dulu ada 14 parti keseluruhannya di dalam parti. Dan hari ini gabungan perpaduan yang digabungkan berasaskan beberapa kelompok pemufakatan. Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS, Warisan dan KDM, kesemuanya ada 19 parti, dan ini adalah gabungan terbesar dalam sejarah politik Malaysia, dan kali pertama sejak 2008 menamatkan masalah 2/3 di Parlimen Malaysia. Parlimen Malaysia ada 2/3 pada waktu ini. Justru lahirlah apa yang dikatakan tentang kestabilan. Walaupun perikatan dijemput untuk sertai, mereka bukan menolak dengan baik. Mereka menolak dengan angkuh. Tak cukup menolak di depan Duri Yang Maha Mulia Pertuan Agong, menyatakan kemudian di dalam kenyataan akhbar dengan penuh bangga menolak cadangan itu. Asasnya apa? Tak ada asas. Tuan-tuan, kita nak selamatkan negara. Kita nak pulihkan negara. Pulihkan daripada apa? Pulihkan selepas pandemik COVID-19. Pandemik ini bukan masalah sakit saja. Ia juga menyebabkan kita terkurung. Ia menyebabkan ekonomi tidak dapat berjalan. Daripada masalah kerja, masalah perniagaan, sampai masalah bekalan terganggu dan tidak mampu dicapai. Dan kita tidak akan boleh pulih kalau rakyat tidak bersatu padu, rakyat terpisah-pisah, rakyat berpecah kerana politik. Sebab itu perpaduan datang di negeri Selangor, di seluruh Malaysia, untuk pastikan rakyat bersatu padu, selamatkan dan pulihkan negeri kita ini dan negara kita ini sama-sama. Kita dengar bahasa Perikatan Nasional sekarang. Apa yang dia ada? Hari-hari pertikai. Sampai orang cakap bukan perikatan, pertikaian. Hari-hari pertikai. Perdana Menteri pergi ke Sabah, dia pertikai. Perdana Menteri ada telekonferensi dengan Erdogan, dia pertikai. Apa yang tak dipertikaikan? Sebab itu saya rasa sangat bersyukur. Sebab apa? Ujian pertama kerajaan perpaduan ini adalah pilihan raya negeri. Dan dalam pilihan raya negeri, alhamdulillah, permufakatan, perbincangan dilakukan. Tidak ada mana-mana dalam kerajaan perpaduan bertembung sesama sendiri dalam pilihan raya di dalam negeri Selangor dan negeri-negeri yang lain. Sesedara, sebab itu kita bawakan matlamat dan juga tema kita kesinambungan. Kesinambungan daripada kejayaan-kejayaan yang telah ditempa. Tadi saya dengar, saya setuju pandangan. Siapakah yang bangunkan negeri Selangor sampai jadi negeri maju? Barisan Nasional. Saya tak pernah dispute, saya tak pernah nafi. Memang Barisan Nasional telah majukan. Dan siapa sambung tugas itu? Pakatan Harapan. Dan sekarang kedua-dua elemen yang terbukti bahawa kemajuan di negeri Selangor. Semalam saya dalam satu siri sebutkan bahawa kadar peningkatan sumbangan kepada KDNK ni yang paling besar bukan zaman saya. Zaman 15 tahun Pakatan Harapan, yang paling tinggi tahun 2022, tahun lepas, 0.7% increase. Daripada 24.8 kepada 25.5. Tetapi yang meningkat sampai 1 hingga 1.1% zaman bila? Zaman Dr. Khair Toyo menjadi Menteri Besar daripada Barisan Nasional. Sebab itu tradisi kemajuan, pembangunan, mengisi kemerdekaan disambung dan dicanai bersama-sama
dengan idea-idea baru dalam Pakatan Harapan, seperti saya bentangkan rancangan Selangor pertama pada tahun lepas, ini akan menjadi satu gabungan yang paling mantap, paling kukuh untuk bawa negeri Selangor di masa depan yang lebih baik. Dan saya percaya di masa depan, kalau kita dapat dalam masa tak berapa lama, 1 tahun, 2 tahun lagi ke depan, kita kukuhkan hubungan, bukan hasrat untuk pertahan kerajaan persekutuan. Sebaliknya mempunyai elemen-elemen organisasi yang lebih kuat, gabungan perpaduan ini akan mampu bertahan, bukan satu penggal, bukan 2 penggal. Dia akan bertahan bagaimana Barisan Nasional 50, 60 tahun majukan negeri, majukan negara dan takbir negara kita untuk 50 tahun lagi ke hadapan. Saudara-saudari, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, realiti inilah yang sangat ditakuti oleh pembangkang di negeri Selangor, oleh Perikatan Nasional. Sebab itu mereka nak jadikan pilihan raya negeri ini sebagai platform. Untuk apa? Untuk goyahkan kerajaan persekutuan. Lihat serangan-serangan yang diberikan sepanjang pilihan raya. Baru 2-3 hari inilah dia nampak nak attack negeri Selangor. Itu pun benda-benda yang telah bertahun-tahun kita ulang dan kita jawab. Tadi dia tanya pasal Bukit Lagung, saya dah jawab banyak kali. Di televisyen dah jawab, di media dah jawab, dah ulang kali nak jawab. Tapi dia ulang kitar semula. Kalau isu pun isu kitar semula, pemimpin dia pemimpin kitar semula. Ini bukan bawa Selangor baru, ini bawa Selangor ke belakang. Ini bawa Selangor makin mundur. Ini yang akan rosakkan negeri kita, yang akan hancurkan di dalam negara kita. Orang ini siapapun latar belakangnya, jangan bagi bertapak negeri Selangor, jangan bagi menang di dengkel. Undi saudara Azli dalam pilihan raya akan datang. Apa benda? Benda dah jawab, benda dah terang. Semua above board, bawa ke majlis mesyuarat. Sebab apa? Sebab dia tahu keadaannya makin terdesak. Dia nak serang tentang pencapaian ekonomi. Awal-awal Azmin tuduh Selangor makin mundur. Saya tunjukkan graf contribution pencapaian ekonomi. Saya tunjukkan pelaburan. Dah saya jawab macam tu, dia kata, jangan angkuh, jangan sombong. Dia tu bukan angkuh, bukan sombong je tuan-tuan. Bodoh sombong. Kita dah cakap, ni, dulu kamu 23.7, paling tinggi yang dapat dibuat oleh kamu 23.7. Saya di tahun 2021 24.8. Tahun lepas 25.5, 1/4 ekonomi dalam negara kita disumbang oleh negeri Selangor. 25 dengan 23, mana satu lebih besar? Mana mundurnya? Mana ke belakangnya? Bila kita jawab, Amiruddin hanya angkuh sombong. Dia tanya soalan, dia attack tu soalan dan attack bodoh sombong. Sebab itu kemudian dia attack lagi. Amir tak boleh spend lah. Amir tak spend. That's why reserve kita sampai 3.4 billion. Saya ambil alih 2.1 billion. Alhamdulillah sekarang stabil 3.2, 3.4 billion. Kalau ukur zaman daripada arwah Tan Sri Khalid sampai saya, ini adalah reserve yang paling besar kita dapat kumpulkan. Adakah saya tak belanja? Saya tunjukkan. 4 tahun Azmin jadi menteri besar. Programnya apa? IPR, Inisiatif Peduli Rakyat. Dalam program IPR ada berapa? 36-37 program. Berapa banyak dia spend? Saya hitung, saya kira, saya campur 1.3, 1.4 bilion. 4 tahun lebih selepas dia ambil alih daripada Khalid Ibrahim. Alhamdulillah kita 5 tahun. Saya taklah mengaku paling banyak, paling suka jadi bagi orang, bantu orang, macam dia promote selalu. Rupa-rupanya 5 tahun bawah Pakatan Harapan, Azmin dah tak ada.
Kita spend berapa? 2,3, 1 bilion lebih daripada apa yang dia belanjakan. Hingga kan kita boleh buat program. Saya jamin bahawa program-program kita adalah untuk kemampanan, sustainability. Yalah, bagi air free, boleh. Tetapi industri air berat, kosnya tinggi. Kita kena ganti pipe, kita kena buat loji rawatan baru. Terus bagi free boleh tak? Boleh. Tapi bukan sekarang. Bila bolehnya? 2029, 2030. Kenapa? Sebab 2029, 30, kalau semuanya berjalan lancar, syarikat air Selangor akan ada margin 200 over millions. With that 200 over million adalah kos kita tahunan untuk membiayai air percuma. Tapi pipe dapat ganti. Azmin mula ganti pipe 2016. Saya kira ni ada juga PAS ni suka attack, Amil lambat tukar pipe. Saya bagi butuh Eskop ni pukul berapa ni? Kalau nanti lepas waktu, Eskop PAS jaga infrastruktur. Sepatutnya tak ganti pipe. Mula ganti pipe tahun berapa? 2016, 2015. 2016 ganti pipe. Sampai 2018, berapa panjang kilometer masih Eskop PAS, masih Azmin jadi menteri besar? 200 kilometer lebih. Kosnya berapa? 300 juta. Saya sambung terus program tu, tak ada kurang, tambah sikit. 5 tahun Pakatan Harapan sekarang, kita ganti 600 km pipe, spend 700 juta ringgit Malaysia. Kebajikan tinggi, infrastruktur tinggi, loji rawatan kita bina. Dia bina labuhan dagang. Labuhan dagang mungkin belanja 100-200 juta. Kita buat rasau, baru nak buat sebab ada sikit masalah COVID. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kalau hujah apa pun dia nak buat dah tak boleh. Jadi bila dah tak boleh, dia akan main sentimen. Gunakan isu kaum, gunakan isu agama. Itu yang jadi musuh Allah belaka ni semua ni. Kena tegur, menggigil, tarik balik. Tapi di bawah masih mengulang. Di bawah masih lagi mengungkit-ungkit, mengulang benda yang tak sepatutnya. Jangan undi Pakatan Harapan, jangan undi BN. Sebab ada parti DAP, ada MCA, anak-anak kita pakai skirt belaka nanti semua. Itulah hayat masa pilihan raya lepas. Jadi sesedara dan tuan-tuan, bila dah tak mampu nak ulas, dah tak ada orang nak layan, dia terpaksalah panggil hero baru. Sebab hero-hero lama tempatan dah tak ada, dia panggil Sanusi. Sebab rasa Sanusi boleh tarik orang. Gedebe, Kelolo, semua dia lah. Dah panggil Sanusi, terlanggar wire, orang kata. Terlebih batas. Itu pun tak pernah nak maaf lagi. Sampai ke hari ni, sampai malam ni, tak ada pernyataan tegas daripada pimpinan Perikatan Nasional di negeri Selangor tentang pendirian mereka. Sikap kurang ajar dan biadab Sanusi yang menyentuh institusi yang sangat istimewa, iaitu institusi royalty yang menjadi penaung kepada kerajaan kita, yang tak boleh disentuh apapun siapapun dalam perlembagaan kita. Tak ada. Sebab apa? Sebab yang buat orang dia. Cuba yang buat Dato' Rahman. Nah, hari-hari solat hajat nanti. Cuba yang terlepas perkataan itu saya. Hari-hari demonstrasi. Orang-orang ini adalah orang yang tidak ikhlas. Menang atas parti UMNO, menang atas parti Perikatan, Pakatan, menang atas nama keadilan. Tapi kerana tak puas hati, nampak ada peluang, nampak boleh kitai, nampak boleh ketis orang, lompat, berkumpul. Akhirnya apa? Akhirnya jelas. Kerana tidak ada keikhlasan inilah, akhirnya 18 bulan jatuh. Sekarang tuan-tuan, sekarang hari-hari ini, kalau nak kata hipokrit lah, saya tak nak cakap munafik. Hipokrit tak hipokrit. Sewaktu Perikatan Nasional jadi pemerintah pentadbir, Menteri Mahyudin jadi Perdana Menteri, tak pernah fikir pun bagi peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang. Tak ada.
Ia hanya dibuat oleh Datuk Seri Ismail daripada Barisan Nasional bagi peruntukan yang adil. Bila Tan Sri Mahyudin nak offer benda tu? Masa dah jelas UMNO tarik balik sokongan kerana dia biadab dengan Agong. Masa tu baru nak tawar. Ini tunjuk apa? Otak dia tu, dia ingat orang boleh dibeli dengan wang, duit boleh membeli dengan sebagainya. Sebab itu dulu dia nasihat saya, Amir, kamu beli Wakil-Wakil Rakyat Pakatan Harapan, pastikan Pakatan Harapan bentuk dan sokong kerajaan baru, jatuhkan kerajaan. Alhamdulillah, saya tak dengar pandangan dia. Saya rujuk kawan-kawan saya, kita kena kekalkan mandat rakyat dalam pilihan raya 2018. BN pembangkang-pembangkanglah, kita bincang elok-elok. Alhamdulillah, kerana keyakinan itulah saya dapat kekalkan stabiliti dan juga keadaan. Sebab itu banjir, Bukit Canggang ni kawasan banjir, saya turun sendiri di sini. Alhamdulillah, ini bukan laporan saya, bukan badan-badan luar yang saya lantik, tapi Department of Statistik, Jabatan Statistik Negara. Kajiannya di Selangor, sebulan atau kurang sebulan selepas bencana banjir besar tahun 2021, rakyat Selangor dalam tempoh 3 minggu come back, survive, rise balik, bangkit balik hidupnya untuk hidup kerana kerajaan stabil, bantu bagi sokongan, bersihkan rumah dan kembalikan kehidupan rakyat. Bukannya kelang kabut ke sini ke sana, dah duduk bilik, duduk rumah, tak pasti PKP, tak ada PKP, macam dilaksanakan oleh kerajaan persekutuan pada ketika itu. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada rencana. Kita bukan hanya menggadai dan menjual janji dan mimpi. Rancangan Selangor pertama, melihat selatan Selangor ni sebagai kawasan yang paling berharga. Kita ada projek namanya IDRIS, Integrated Development Region at South Selangor. Apa dalam IDRIS ni? Akan ada pelabuhan ketiga, akan ada kawasan hub logistik, akan ada kawasan perkilangan baru, dan telah buat pun NCT daripada sini. Di Kuala Langat depan sana, kawasan di kawasan sekitar menghimpun syarikat-syarikat penghasilan kertas recycle paling besar dekat Asia Pasifik. Nine Dragon, OG Paper, Nine Dragon number 1 dekat Asia Pasifik, Ginseng nombor 4, nombor 5. Ini semua dibuat kerana plan rancang yang teratur dan continuity. Sebab itu, sila saya tengok tawaran yang dibuat oleh Perikatan Nasional, dia tak fikir macam mana nak selamatkan ekonomi, nak bangunkan ekonomi. Mungkinlah saya salah, mungkin kurang tepat, tapi paling tidak kita nak sambung ni Dengkil Sepang ni dengan Kuala Lumpur. Apa masalah kita? Kita ada highway, kita ada jalan, tapi kereta api kita tak connected. Yang terhubung adalah ERL daripada KLIA. Tapi kalau KLIA kita bawa ke Putra Heights saja, sebenarnya orang Sepang boleh naik kereta api, duduk di Sepang, duduk di kawasan Dengkil, kerja di Kuala Lumpur, kurang 45 minit. Barulah harga hartanah di Sepang meningkat, barulah kualiti hidup masyarakat meningkat, baru orang muda duduk di kawasan-kawasan kita, tak berhijrah dekat kawasan bandar. Dalam rancangan rel kita Selangor, saya nak fikir bawa ke Putra Heights, saya nak fikir bawa ke Tanjung Sepat, dan juga nak bawa ke Sungai Pelik. Sebab di sana ada kawasan-kawasan pelancongan. Macam tu cara nak bangunkan negeri. Bukan kata nak buat pusat pemilihan ekonomi negeri, tapi nak buat apa pun tak ada. Sebab itulah saudara dan tuan-tuan sekalian, selain daripada tawaran-tawaran goodies, jadi macam Santa Claus, nak bagi 2,000, nak bagi 500, bagi 300, apa lagi istimewa? Ini kena jadikan negeri Selangor sebagai super state. Jauh. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya saya tahu sentimen-sentimen yang kerap digunakan untuk melawan kita, sudah pasti dia menyerang rakan kongsi kita di AP untuk menakutkan orang Melayu. Tapi ini pandangan saya lah, yang ikhlas. Orang Melayu di dalam negeri Selangor, demi memastikan kuasa politik itu berterusan,
demi memastikan suara mereka didengari dan efisien untuk didengari dan dilaksanakan pandangan-pandangan dan pertahankan kedudukan mereka, kena undi PH, kena undi BN. Kenapa? Sebab gambaran yang saya beri tadi, perpaduan ini akan kekal minimum 1-2 penggal. Kalau ia bertahan dengan lebih kukuh, berbentuk lebih kukuh, dia akan tahan puluh tahun, tuan-tuan. Dan dalam konteks negeri Selangor, saya bukan nak rasa angkuh, sombong ataupun melompat terlalu awal. Kita ada 4 hari. Tuan-tuan kena turun semua, jangan tak turun pula. Wah, dah menang dah ni. Saya kira-kira hitung, insya-Allah sampai ke malam ni dia nak claim apa dia claim lah di pihak sana. Saya semak bukan satu agensi, saya semak bukan satu badan survey ataupun pool. Insya-Allah malam ini kita sudah ada simple majority, malah hampir untuk jadi 2/3. Jadi kalau orang Melayu rasa amarahnya dibangkitkan dengan sentimen yang tak betul, dengan permainan politik yang menjarakkan kita antara kaum dan agama, malahan sama Melayu sebab kita ni dianggap musuh Allah, kamu akan tetap jadi pembangkang dan suara itu tidak akan membantu nasib orang Melayu pun. Orang Melayu nak terus bela sekarang bersama dengan Pakatan Harapan kembali dalam UMNO dan Barisan Nasional untuk kukuhkan agenda kita dan perjuangan kita bersama-sama demi kejayaan negeri dan bangsa kita sama-sama. Nak kata kita tak ada track record, alhamdulillah ada track record. Nak kata saya khianat, tak ada satu pun yang saya khianat. Nak tak ada, dia tuduh pula kita ada kerjasama dengan syarikat tokey judi. Saya tak pernah telefon tokey judi untuk minta duit. Yang minta siapa? Yang minta siapa? Bukan saya cakap, ustaz dia yang cakap. Ustaz tu belajar mengaji, mengajar mengaji, terbuka dalam ceramah. Saya memang tak pernah nak minta duit dengan Vincent. Nak buat apa? Kita usahalah dengan ikhtiar kita sendiri. Tapi ini pengakuan Ustaz Zamri. Siapa Ustaz Zamri? Ustaz Zamri ni YDP PAS Tanjung Karang. Dia sekarang calon untuk Don Sungai Burong. Dengar ucapan dia cakap apa? Hadi ini jarang telefon orang. Dia telefon dengan Vincent. Dia telefon dengan Vincent, minta derma pilihan raya. Halal terus duit Vincent Tan. Saya tak cakap, ustaz dia yang cakap. Tak tahulah kalau ustaz tu menipu. Takkanlah ustaz tu menipu. Sebab apa dia nak bangkit sekarang sedang saya? Sebab dia tahu benda tu dah sampai ke akar umbi. Sampai di bawah. Saya dah terang prosesnya, tak ada apa-apa penyelewengan, skandal. Skandal apa dia? Yang serang ni pun Cikgu Bat. Dulu masa dia tak suka Azmin, semua Azmin salah. 3 alam ada rasuah, buat pintu gerbang ada rasuah. Sekarang jumpa Azmin, bukan jilat tangan, jilat ibu jari dia sekali. Jadi tuan-tuan, cukuplah. Kita nak bangun negeri, kita nak pulih negeri, kita nak terus maju ke depan. Bertahun-tahun sudah kita tidak selesai kerana pertengkaran, perbalahan, huru-hara politik oleh orang-orang yang kerja dia ingin jatuhkan kerajaan, tunjuk dia paling power buat maneuvering politik. Orang dah jemu, orang dah muak, orang dah letih dengan setiap hari fikir siapa nak jadi Perdana Menteri. Kenapa Perdana Menteri ada cukup number tak? Besok tukar menteri lagi. Kita nak stabil, alhamdulillah. Kita tak perfect, tapi kita dalam rangka yang betul. Justru saya rayu banyak-banyak. Kalau tuan-tuan mengundi di Dengkel, calon kita Azli. Tuan-tuan mahu saya terus jaga negeri ini, Azli Barisan Nasional. Saya Pakatan Harapan pangkah Barisan Nasional kali ini untuk pastikan kestabilan negeri kita.
Tuan-tuan ada saudara mara seluruh Selangor, daripada Sabak ke Tanjung Sepat ke Sungai Pelik, mana parti gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional, pilihlah sama ada biru Barisan Nasional ataupun merah Pakatan Harapan. Insya-Allah inilah gabungan perpaduan, kesinambungan, kestabilan dan kemakmuran negeri kita. Ada 4 hari berbaki. Kalau ada lagi datang pada mereka, datang. Nanti saya tahu peluang terakhir mereka, bom-bom terakhir mereka, sudah pasti mereka nak tawas 100, 200, 300. Kalau dia minta 300 tuan-tuan, minta terus 1,500. Minta. Kalau dia bagi tuan-tuan, ambil. Lepas ambil, simpan sikit, bagi sikit Azli. Dia nak perlukan duit kenderaan bawa tuan-tuan pergi mengundi. Boleh? Kalau lepas tu tuan-tuan, terima kasih. Ini mungkin duit sumbangan Vincent. Jadi tak apalah. Sebab kamu dah halalkan, saya pun halalkan undi Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Boleh? Kalau saya sebut perpaduan, tuan-tuan sambut Selangor, boleh? Kalau saya sebut kita, tuan-tuan sambut Selangor, boleh? Perpaduan! 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 Kita! Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.